Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira binti Nur Afindi, nombor menteri I18303373. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai kaedah kuliah yang ke-12, iaitu Al-Khuruj minal Khilaf Mustahabun. Maksudnya keluar daripada khilaf digalakkan. Pertama sekali kita masuk kepada huraian kaedah. Selain daripada lafaz Al-Khuruj minal Khilaf Mustahabun, kaedah ini juga dibawa dengan lafaz-lafaz yang lain, iaitu Al-Khuruj minal Khilaf Aula wa Afdal. Maksudnya keluar daripada perkara yang diperselisihkan adalah lebih utama dan lebih baik. Dan juga lafaz yustahabul khuruj minal khilaf, maksudnya dituntut supaya keluar daripada perselisihan. Kaedah ini difahami sebagai sikap berhati-hati dan memelihara diri daripada syubhah dalam masalah agama, yang mana kadang-kadang terdapat atau berlaku perselisihan faham antara para ulama dalam masalah-masalah yang berkaitan hukum. Sebagai contoh, terdapat hukum yang mana ada pandangan yang mengatakan hukumnya adalah harus dan ada pandangan yang mengatakan hukumnya adalah sunat. Maka apabila terjadinya situasi seperti ini, majoriti ulama fiqh menggunakan kaedah ini, iaitu dengan menghindarkan diri daripada sesuatu perkara yang terdapat perselisihan dengan cara keluar daripada perbezaan. Hal ini bagi mengambil langkah berjaga-jaga dan memelihara diri daripada perkara syubhah. Kaedah ini juga dihukumi sunat kerana orang yang menjaga khilafiyah adalah termasuk golongan yang menolong perpaduan umat dan mencegah terjadinya perbezaan yang merupakan sumber perpecahan. Selain itu, kaedah ini juga mendorong umat Islam untuk selalu menjaga kesatuan dan mencari jalan keluar terhadap segala perbezaan yang ada, walaupun sebenarnya perbezaan tersebut adalah sunatullah. Maksudnya walaupun perbezaan itu adalah sunatullah, namun umat Islam tetap digalakkan untuk berhati-hati dan berusaha untuk keluar daripada segala perbezaan, kerana menghindarkan diri daripada suatu perkara yang diperselisihkan adalah lebih utama. Selain itu, kaedah ini juga menekankan bahawa kita harus selalu berhati-hati dalam menangani semua perbezaan yang ada. Seterusnya, sumber asal kaedah. Yang pertama daripada Al-Quran. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, kaedah ini berasal daripada firman Allah SWT dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Berdasarkan ayat ini, Imam Tajuddin mengatakan dalam ayat ini terdapat kata perintah, yang mana Allah SWT memerintahkan umatnya supaya meninggalkan sebahagian daripada perkara zon atau sangkaan yang tidak salah. Sangkaan yang tidak salah kat sini ialah jika seseorang itu melakukannya, ia tidak akan mendapat dosa. Walaupun sangkaan itu tidak salah, namun Allah SWT tetap memerintahkan umatnya supaya meninggalkannya, kerana hal ini ditakuti akan terjebak atau terjatuh kepada sangkaan atau zon yang salah, yang mana ia boleh membawa kepada maksiat atau dosa. Oleh itu, meninggalkan segala sangkaan, sama ada sangkaan yang salah atau tidak, lebih diutamakan atas dasar berjaga-jaga atau ihtiyat, khususnya dalam bab ibadat. Seterusnya daripada hadis, sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah, ia telah mencari kebersihan untuk membersihkan agama dan kehormatannya. Maksudnya, maka jelaslah bahawa orang yang menghindarkan diri daripada sesuatu perkara yang diperselisihkan, secara tidak langsung dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Muhammad Bakari, nama menteri I18303322. Hari ini saya akan membentangkan syarat meraihkan perkara khilaf. Syaratnya ada 3, iaitu yang pertama, tidak bercanggah sunnah yang jelas. Yang kedua, tidak menyebabkan lahir khilaf lain. Yang ketiga, dasar kukuh dan tidak dikira kesilapan. Okey, kita tengok syarat yang pertama, iaitu tidak bercanggah sunnah yang jelas. Sebagai contohnya dekat sini, tentang perselisihan ulama berkaitan mengangkat tangan ketika solat. Jumhur ada mengatakan mengangkat tangan ketika solat ni ia adalah sunat. Sedangkan segelintir ulama mazhab Hanafi mengatakan mengangkat tangan ketika solat ni boleh menyebabkan batal solat.
So untuk itu pendapat segelintir ulama tidak perlu dinilai, kerana riwayat dan hadis yang menjelaskan mengangkat tangan ketika solat ini diriwayatkan lebih daripada 50 orang sahabat. Seterusnya, syarat yang kedua tidak menyebabkan lahir khilaf lain. Contohnya ialah solat witir. Solat witir yang dilakukan secara terputus-putus lebih baik berbanding solat secara terus satu salam, iaitu tidak perlu diperhatikan perselisihan pendapat dekat sini. Abu Hanifah juga ada menegah solat witir secara terputus-putus. Ini kerana terdapat pendapat ulama lain yang tidak menggalakkan solat witir secara terus atau satu salam. Syarat yang ketiga, dasar kukuh dan tidak dikira kesilapan. Contohnya, jumhur mengatakan berpuasa ketika musafir bagi yang kuasa dan tidak ada masalah dari segi kesihatan lebih utama dan lebih baik daripada berbuka. So dekat sini maksudnya seseorang musafir itu lebih baik berpuasa lah daripada berbuka, iaitu tidak perlu diperhatikan pendapat Daud Al-Zahiri rahimahullah yang beliau mengatakan tidak sah berpuasa ketika dalam musafir. Berkaitan syarat yang ketiga ni tersebut dalam hubungan menilai perkara khilaf, iaitu Tajuddin Al-Subki rahimahullah ada mengatakan seandainya sesuatu pendapat itu lemah serta jauh daripada landasan dan dasar syarak, ia tidak dianggap sebagai satu khilaf atau perbezaan pendapat lagi, namun sudah dikira sebagai suatu kesilapan. Kerana apa? Kerana yang diutamakan keluar daripada perkara khilaf atau perselisihan pendapat itu ialah apabila antara dua pendapat tersebut hampir sama. So sekian sahaja daripada saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Umairah binti Muhammad Zain, nombor matrik I18303266. Okay, seterusnya kita akan tengok hukum furuk daripada kaedah yang ke-12 ini, iaitu kaedah keluar daripada khilaf digalakkan. Kita tengok yang pertama, digalakkan supaya menggosok kulit dan anggota wuduk ketika berwuduk. Ini kerana Imam Malik dia mewajibkannya. Kerana menurut mazhab Syafi'i, perbuatan menggosok anggota wuduk ketika berwuduk ini dia termasuk dalam kategori perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Meskipun begitu, sekiranya tanpa menggosok anggota badan semasa berwuduk akan menyebabkan air tak kena kepada anggota badan tersebut, maka dalam keadaan ini hukum menggosok anggota wuduk akan menjadi wajib. Okay, seterusnya, digalakkan meratakan ketika menyapu rambut di kepala ketika berwuduk. Menurut mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa mengusap kepala ketika berwuduk cukup dari bahagian dari kepala saja. Manakala menurut mazhab Maliki berpendapat mewajibkan menyapu seluruh kepala ketika berwuduk. Yang ketiga, dituntut supaya membasuh bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mewajibkan membasuh bekas jilatan anjing itu sebanyak 7 kali. Manakala menurut mazhab Hanafi, tidak mewajibkan membasuh bekas jilatan anjing tersebut sebanyak 7 kali kerana dia menyatakan bahawa najis anjing ini sama seperti najis haiwan yang lain dan cukup sekadar membasuh dengan sekali basuhan saja. Yang terakhir, sunat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi junub dan berwuduk. Kerana mengambil kira mazhab Hanafi yang mewajibkan melakukan kedua-duanya ketika mandi junub. Manakala mazhab Hambali pula mewajibkan melakukan kedua-duanya ketika berwuduk dan juga mandi wajib.
Okey, sekian, terima kasih. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Syahdan. Nombor matrik I183033299. Baiklah, saya akan teruskan dengan kaedah pecahan bagi kaedah kuliah yang ke-12 ni, iaitu kaedah pecahan ini terbentuk pula kepada kaedah juz'iyah yang lain, tetapi mempunyai kaitan dengan kaedah kuliah tersebut. Okey, kaedah juz'iyah yang diterangkan ada satu sahaja, iaitu hukmu al-hakimu fi masailu al-ijtihad yarfa'u al-hilaf. Keputusan hakim dalam masalah ijtihad boleh menghilangkan perselisihan. Apa yang boleh dimaksudkan dekat sini ialah keputusan yang ditetapkan oleh hakim boleh menghilangkan hilaf atau kekeliruan. Baik, saya akan teruskan dengan hukum furuk yang terbentuk hasil dari kaedah ini. Misal contohnya, kita boleh ambil sesuatu masalah yang dihadapi oleh hakim untuk menetapkan sesuatu hukum, tetapi hakim tu telah menetapkan keputusan yang rajih, yang ini kukuh lah kiranya. Ketika itu tak boleh lagi dah orang yang menghadapi masalah tersebut membangkang keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Okey, setakat ini sajalah penjelasan daripada saya. Saya akan teruskan kepada sahabat saya. Syukran lakum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Madiha binti Yusri, nombor matrik I183371. Baiklah, saya teruskan pada slide yang seterusnya. Isu berkaitan dengan kaedah kuliah yang ke-12, iaitu kaedah keluar dari khilaf digalakkan. Okay, isunya kat sini adalah isu hukum solat Jumaat apabila hari Jumaat jatuh pada hari Raya Aidilfitri. Okay, berdasarkan hukum solat Jumaat ni, dia berlaku khilaf para ulama kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mengatakan solat Jumaat ni tetap wajib dilakukan walaupun seseorang tu telah melakukan solat hari raya. Ini merupakan sebab pada solat Jumaat ni pada asalnya adalah wajib. Daripada khilaf ni merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga sebahagian daripada Hanabilah. Antara dalil yang menunjukkan hukum wajib solat Jumaat ni adalah terdapat ayat yang menunjukkan supaya melaksanakan solat Jumaat, dan terdapat banyak hadis-hadis yang menunjukkan kewajipan solat Jumaat ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Maksudnya, telah berhimpun pada hari ini dua hari raya. Barang siapa yang ingin, maka ia solat sunat hari raya adalah cukup baginya daripada solat Jumaat. Adapun kami menghimpunkan dengan melakukan kedua-duanya. Riwayat Abu Dawud. Okey, daripada hadis ni wajah dalalahnya adalah Nabi SAW tetap melakukan solat Jumaat setelah melakukan solat hari raya. Okey, slide yang seterusnya, hukum yang kedua adalah sunat melakukan solat Jumaat bagi mereka yang telah melakukan solat sunat hari raya. Daripada hukum ni, ianya pendapat mazhab Hanbali. Antara dalil yang menunjukkan hukum sunat ni adalah daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Maksudnya, telah berkumpul pada hari kamu ini dua hari raya. Sesiapa yang mahu, memadailah baginya solat hari raya bagi solat Jumaat. Dan ini tidak wajib Jumaat bagi mereka yang sudah melakukan solat sunat hari raya. Adapun kami, yakni Nabi SAW, akan menunaikan Jumaat. Daripada hadis ni, ia ditafsirkan dengan keharusan untuk meninggalkan solat Jumaat bagi mereka yang telah melakukan solat sunat hari raya, terutamanya
bagi mereka yang ingin pulang ke kampung dan sebagainya, atas sebab jarak perjalanan yang jauh. Berdasarkan nas Rasulullah, faman syaa ajza'ahu minal jum'ati, di mana maksudnya sesiapa yang mahu, memadailah baginya solat hari raya bagi solat Jumaat. Maksudnya sesiapa yang mahu pulang ke kampung ataupun ke pedalaman, memadailah baginya untuk solat hari raya bagi solat Jumaat. Maksudnya tak wajib baginya untuk solat Jumaat. Hadis daripada Zaid bin Arqam, katanya sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Aid thumma rakhasa min al-jum'ati faqala man syaa an yusalli falyusalli. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan solat hari raya, kemudian memberi keringanan kepada solat Jumaat, seraya bersabda, siapa yang mahu solat maka solatlah. Okey, daripada hadis ni ia menunjukkan bahawa memadai bagi sesiapa yang solat hari raya untuk tidak menunaikan solat Jumaat, tetapi cukup sekadar menunaikan solat Zuhur sahaja. Antara alasan kenapa memadai untuk melakukan salah satu daripada kedua solat ini, iaitu solat hari raya dan solat Jumaat ni, adalah kuatnya persamaan antara dua solat ni, iaitu solat hari raya dan solat Jumaat. Sebabnya kedua-dua solat ni dilakukan 2 rakaat dan dengan bacaan yang nyaring. Perkataan rukhsah dalam hadis ni menunjukkan hadir untuk solat Jumaat ni adalah sunat semata-mata. Berdasarkan tarjih daripada Mufti Wilayah Persekutuan, di mana mereka mengambil pendapat jumhur yang mewajibkan solat Jumaat, walaupun terdapatnya dalil yang tidak mewajibkan solat Jumaat. Sebabnya adalah solat Jumaat ni merupakan pada asalnya wajib lah. Sebab yang kedua adalah mereka mengambil pendapat jumhur yang mewajibkan solat Jumaat ni adalah sebabnya adalah dalil yang menggugurkan hukum wajib solat Jumaat ni adalah tidak kuat. Contohnya hadis daripada Zaid bin Arqam. Hadis ni dianggap dhaif. Sebab yang ketiga adalah Rasulullah sendiri melaksanakan solat Jumaat walaupun telah melakukan solat hari raya. Nabi ada menyebut wa inna mujammi'un, di mana maksudnya dan sedangkan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan solat Jumaat. Seterusnya, rukhsah hanya diberi kepada golongan yang jauh dan tinggal di pedalaman. Berdasarkan hal ini perlu difahami bahawa realiti zaman dahulu, solat Jumaat tu hanya dilakukan di masjid-masjid besar, masjid utama, contohnya seperti Madinah. Jadi mereka yang tinggal di pedalaman ni sukar untuk pergi menunaikan solat Jumaat disebabkan jarak yang jauh. Tapi zaman sekarang ni hampir setiap kampung ada masjid yang yang memudahkan seseorang tu untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Jadi dekat sini wajiblah untuk seseorang tu melakukan solat Jumaat walaupun sudah melakukan solat sunat hari raya. Jadi pendapat jumhur yang mewajibkan solat Jumaat ni bertepatan dengan kaedah al-khuruju minal khilaf mustahabu, iaitu keluar dari perkara khilaf adalah digalakkan. Kaedah seperti ini juga terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, iaitu wal afdalu lahu huduriha khurujan minal khilaf, iaitu yang lebih afdal baginya adalah menghadiri Jumaat kerana keluar daripada khilaf. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.